A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih ada kesempatan untuk bercakap dari hal perkara yang aku rasa perlu aku cakapkan sebagai pesanan untuk generasi, khususnya orang Melayu, khususnya penyokong-penyokong tega pada pemimpin-pemimpin yang ternyata merompak menyamun, yang makan rasuah, makan harta anak yatim, yang menyeleweng salah guna kuasa, yang kejam, yang zalim pada anak yatim, pada orang-orang naif, pada ibu tunggal, pada peladang kecil, pada nelayan kecil, pada petani kecil, dan pada apapun, asalkan ada perkataan kecil. Baiklah, sebelum aku teruskan apa yang akan aku utarakan, aku nak tanyakan pada bangsa Melayu khususnya, kamu perasan tak, sejak akhir-akhir ini, kadang-kala dalam keadaan cuaca yang sangat baik, sangat cantik, tiba-tiba ada gurau berdentum, ada kilat, ada petir yang menyambar, dan kadang-kadang tiba-tiba dalam cuaca yang baik, tiba-tiba hujan. Kamu perasan tak? Kalau kamu tak perasan, aku bagi tahu. Jadi kamu mesti hati-hati. Kalau boleh, kamu jangan letakkan kenderaan kamu di bawah-bawah pokok. Takut kalau tiba-tiba hujan, angin kencang, ribut taufan dan petir, dahan pokok boleh tumbang dan menimpa kenderaan kamu. Begitu banyak kenderaan yang ada bersusun, tapi kenderaan kamu yang kena. Itu tandanya kamu penyokong kuat, pemimpin-pemimpin yang zalim. Jangan terasa dan jangan ambil hati. Kerana jika pun kamu terasa dan kamu ambil hati, apalah gunanya? Kerana kamu memang menyokong orang-orang yang makan harta anak yatim, makan harta ibu tunggal, makan harta dan duit pembiayaan untuk bina masjid dan surau. Apa yang kamu nak marahkan? Kerana itu hakikat yang kamu mesti terima. Ada ayat Quran mengatakan apabila langit terbelah, apabila bintang-bintang berguguran, apabila lautan meluap, apabila kubur-kubur dibongkar, semua itu akan berlaku pada diri kamu di waktu nazak kamu. Kerana hadis Nabi mengatakan bahawa sesungguhnya kiamat itu adalah apabila seseorang itu mati, maka itu adalah kiamat baginya. Kiamat besar baginya dan kiamat kecil bagi orang yang masih hidup. Moga-moga menjadi peringatan. Di saat nyawa kamu berada di kerongkong, kamu memang akan lihat langit terbelah dan bintang-bintang itu berguguran menjadi api menuju kepada kamu. Masakan tidak, kerana di dalam tubuh kamu ada harta anak yatim, harta haram yang kamu makan, duit penyelewengan, duit orang lain, harta orang lain.
harta fakir miskin, harta ibu tunggal. Harga yang kamu makan adalah milik nelayan kecil, milik peniaga kecil, usahawan kecil, peladang kecil, petani kecil. Kamu makan, kamu suapkan, dan menjadi darah di daging kamu. Kamu tunggulah sebagaimana ayat Quran mengatakan bahawa lautan itu akan meluap. Kamu tunggulah semua yang kamu makan itu, yang menjadi darah daging itu, akan meluap di tubuh kamu saat kamu sakratil maut. Tak kala itu, kesal tidak memberi makna, taubat tidak memberi bekas. Kerana ada ayat mengatakan di dalam Al-Quran, ini mengatakan bahawa mereka yang menganiaya anak yatim, mereka yang makan harta anak yatim, taubat mereka tidak akan diterima. Doa mereka tidak akan diterima. Tapi akan daya, kamu penyokong tegar, orang yang makan harta anak yatim. Jadi kamu tunggu, sebenarnya kamu hanya menunggu azab di saat nyawa kamu di kerongkongan. Oh ya, aku tak nak bertablik dari hal ayat-ayat suci Al-Quran kepada orang-orang macam kamu, pada orang-orang yang buta, tuli, pekak, tamak, rakus, zalim macam kamu. Aku tak berhaja. Kamu cari Al-Quran, kamu bukalah Al-Quran di bulan Ramadan ni. InsyaAllah kamu akan jumpa ayat yang mengatakan orang yang makan harta anak yatim itu, sekalipun ia bertaubat, maka taubatnya tertolak. Kamu cari dan kamu hayatilah. Jadi hari ini aku bercadang sebenarnya untuk berpesan. Tak kala cuaca tiba-tiba jadi tak menentu, buruk, petir, angin, ribut, taufan, hujan yang tiba-tiba. Sebarang perkara boleh jadi. Sebarang perkara. Sama ada bumi kita tenggelam kerana sumpah laknat orang-orang yang kamu sokong. Sama ada bumi kita dilaknat atau individu-individu yang akan terlaknat. Kita tunggu dan kita lihat. Baiklah, aku cuma nak pesankan, seandainya berlaku apa-apa di tanah Melayu ini, yang aku pun tak tahu di mana letak Melayunya itu pada tanah ini. Kerana Melayu itu bukan terletak pada tanah. Melayu itu bagi aku adalah maruah. Selagi bumi dipijak, langit dijunjung, Melayu, bila bercakap tentang Melayu, ianya tentang maruah, tentang adat, tentang budaya, tentang iman, tentang pegangan. Tapi Melayu yang ada sekarang, entahkan engkau, entahkan bukan, Melayu yang ada sekarang bukanlah sebagaimana Melayu di zaman Muhammad Mat Kilau, Tok Janggut, Tok Kupaloh, Datuk Maharaja Lela, Laksmana Hang Jebat, Laksamana Seri Rama, Laksamana Bentan, Pahlawan Si Bongko, Tanjung Puteri, Letnan Adnan, Raja Haji, Tun Tulis, dan ramai lagi. Itu Melayu dulu, bukan Melayu sekarang. Melayu sekarang adalah orang-orang yang sebenarnya penakut dan dayus untuk bercakap sesuatu perkara yang benar. Bahkan Melayu sekarang berani menafikan hadis dan mengatakan hadis-hadis sahih itu palsu. Mengatakan bahawa amalan-amalan yang diamalkan oleh nenek moyang dulu, yang diwariskan kepada kita, mereka berani mengatakan perkara itu bid'ah. Baiklah. Jadi untuk umat, untuk Melayu khususnya, aku nak berpesan, seandainya berlaku perkara-perkara
yang melibatkan bumi ini. Yang melibatkan bumi ini. Melibatkan tanah dan air ini. Di dalam tanah mestilah ada air. Tapi tak semestinya tanah air ini menjadi tanah air kamu. Kerana kebanyakannya sudah dijual. Kebanyakannya sudah dipajakkan. Seandainya berlaku apa-apa di tanah air ini, sama ada laut itu mendidih, langit runtuh, langit terbelah. Seandainya ombak setinggi gunung, seandainya tiba-tiba ada peluru pandu tersasar ke negara ini, tentu bahananya akan menimpa seluruh permukaan bumi ini. Tak cukup dengan menimpa seluruh permukaan bumi, tapi akan menimpa permukaan muka-muka kamu yang menjadi penyokong tegar pada orang yang memang makan harta anak yatim, yang merompak, yang menyam. Seandainya perkara itu berlaku di tanah air kita ini, maka barang tentu, pasti, semua kita, termasuk aku, terpaksa meninggalkan tanah datar ini dan pergi ke tempat-tempat tinggi. Entah di hutan, entah di gunung. Kerana busur tak cukup tinggi. Terpaksa larikan diri di tempat-tempat selamat. Jadi aku nasihatkan orang Melayu, khususnya orang-orang penyokong-penyokong tegar, pemimpin-pemimpin yang rasuah, yang makan harta anak yatim. Kamu jangan risaukan tentang untuk bawa bekalan makanan naik ke puncak gunung untuk lari ke hutan-hutan. Tak perlu. Kamu jangan risaukan tentang bekalan makanan. Jangan. Kamu tidak perlu bawa lari bekalan makanan. Kerana selama ini pun kamu tak perlukan bekalan makanan. Orang-orang yang hanya makan rasuah. Kamu cuma perlu lari ke puncak gunung dengan rasuah. Dan di atas gunung nanti, di atas bukit, di dalam hutan itu, kamu masaklah rasuah itu. Sama ada kamu rebus atau kamu goreng atau kamu panggang rasuah itu, maka makanlah rasuah itu. Makanlah. Moga-moga kamu sehat, kamu selamat, kamu kenyang. Moga-moga. Oh iya. Kamu pun tak perlu untuk lari ke atas bukit, bawa senjata, bawa keris, bawa lembing, bawa tombak, bawa pedang, bawa panah, bawa busar. Tak perlu. Tapi apa yang perlu kamu bawa adalah, aku tunjukkan, ini. Kamu jangan tinggalkan. Ini namanya batu lesung. Dan kalau kamu lari ke puncak gunung, puncak bukit, jangan lupa bawa batu lesung ni. Jangan lupa. Kerana batu lesung ni ada antannya. Maka di puncak gunung, di puncak bukit nanti, kamu tumbuklah rasuah yang kamu makan itu di dalam batu lesung ini. Tumbuklah rasuah itu. Tumbuklah harta anak yatim itu. Tumbuklah harta rezeki anak yatim, fakir miskin, orang daif, ibu tunggal, peladang kecil, nelayan kecil. Gaulkan, masukkan di dalam lesung ini dan tumbuklah lumat. Kamu boleh letak cili api, cili padi, bawang merah, tomato. Boleh.
dan letaklah sedikit belacan. Kerana orang seperti kamu yang makan harta anak yatim, yang menyokong pemimpin-pemimpin, yang merompak menyamun yang makan harta anak yatim, yang makan hak ibu tunggal, orang fakir dan orang miskin. Sudah sedia sebenarnya darah kamu itu lebih busuk, daging kamu lebih busuk dari bangkai. Jadi demi mengelakkan kehadiran kamu yang selama ini merompak, mencuri, menyamun, makan rasuah, makan harta anak yatim, demi mengelakkan tubuh kamu bau terhidu oleh orang-orang kerohanian, oleh orang-orang yang membawa jalan-jalan Laksmana dan Pendekar, tak kala dan saat itu. Sebelum kamu terhidu oleh mereka di puncak gunung yang sama, lebih baik kamu makan, lumatkan rasuah yang kamu bawa, campurkan belacan segala bagai dan cili api dan cili padi, tomato dan sebagainya, supaya baunya dapat kamu lumurkan di tubuh kamu. Semoga kamu tertutup, daging-daging kamu yang berbau bangkai dari rasuah yang kamu makan tak dapat dihidu oleh orang-orang yang berpegang pada jalan hak. Takut-takut kalau-kalau tak kala waktu azab itu sampai, ketika semua kita lari dan ada di puncak gunung, harimau hanya akan makan apa yang sudah direzekikan olehnya kepada seekor harimau. Jangan sampai di sana nanti tubuh kamu yang berbau bangkai rasuah itu dihidup oleh pejuang-pejuang yang memang tega. Sebab semasa kamu berkuasa, semasa kamu hidup, semasa kamu ada hayat, kepala kamu sebenarnya, otak benak kamu lebih keras dari batu lesung ini. Hati kamu lebih lompong dari lesung ini. Sehinggalah batu dari lesung ini menjadi bara untuk membakar kamu di dalam jahanam. Dan apabila nafas kamu dikerongkong, nyawa kamu dikerongkong, kamu akan dengar dan saksikan bahawa lidah aku ini yang mengatakan bahawa tak kala itu, apabila nyawamu sudah dikerongkong, nafasmu tersendat, kamu akan lihat bahawa langit itu terbelah, lautan itu menggelegar, bintang-bintang itu berguguran menimpa kamu. Dan apabila kubur-kubur itu dibongkar, yakni rahsia-rahsia penyelewengan, rahsia-rahsia kesalahan, penipuan, pembohongan, harta anak yatim yang kamu selewengkan. Apabila kubur-kubur yang kamu buat itu dibongkar, apabila darah kamu menjadi lautan dan menggelegar, apabila
langit itu terbelah untuk menimpa kamu apabila bintang-bintang itu menjadi peluru jatuh menuju kamu sebagai api. Tak kala itu, taubat tidak memberi makna, penyesalan tidak memberi bekas. Jadi aku pesankan, seandainya berlaku perkara-perkara itu di bumi ini, sama ada musibah atau diserang oleh negara-negara lain, selamatkan diri kamu ke puncak-puncak gunung dan puncak tinggi. Jangan lupa, bawalah batu lesung ini dan antannya sekali. Dan apabila kamu rasa kecewa, di atas harta yang kamu kumpulkan sudah tidak memberi makna, di atas apapun yang kamu kumpulkan yang bernama duniawi tidak dapat menyelamatkan kamu. Ketika kamu di puncak gunung nanti, ketika kaki gunung itu dipenuhi oleh air, maka jangan kamu sia-siakan. Apabila kamu putus asa, sepatutnya kamu putus asa. Kerana doa dan taubat orang yang makan harta anak yatim itu di dalam Quran mencatatkan bahawa taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lebih baik ketika kamu di puncak gunung itu, ikatlah lesung ini dengan tali. Kemudian di hujung yang satu lagi, ikatkan di leher kalian atau di kaki kalian dan terjunlah dengan lesung ini. Terjunlah. Karena orang-orang macam kamu yang selama ini hidup bermegah dengan harta anak yatim, dengan penipuan rompakan, tak ada siapa pun agar selamatkan kamu di saat bumi ini ditimpa bencana disebabkan sumpah laknat dari orang yang kamu sokong. Kamu makanlah laknat itu, kamu tanggunglah sumpah itu. Jadi aku sudahi dengan, pada yang makan harta anak yatim dan pada penyokong-penyokong yang makan harta anak yatim, pada orang-orang yang sanggup baca Yasin, tahlil, yang sanggup buatkan solat hajat untuk menyokong pemimpin-pemimpin yang sah, menyeleweng, merompak, menyamun yang makan harta anak yatim, ibu tunggal, fakir miskin. Kamu tunggulah sehingga diri kamu seperti apa yang dilumatkan di dalam lesung dan antan. Baiklah, aku sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.